Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru nak mula dah. Ramai start. So, apa-apa kita mula dengan bagi muslim kita mulakan dengan Al-Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, 64 orang okey tu. Total 80. So, boleh kita mulakan sekarang? Boleh dengar suara saya jelas? Okay, thank you Tuan Norman. Okay, saya tak switch on apa ni kamera sebab saya guna satu apps lain yang akan edit punya video. So, untuk recording akan ada gambar saya lah. So, untuk yang live ni tak ada muka saya lah. So, boleh compare nanti. Okay, jadi untuk hari ni first session ni kita go through saya buka kot in case ada apa-apa persoalan. Biasa kalau display pun nampak. Dia akan nampak lah muka saya bila saya present. So, boleh nampak kan semua? Okay, first untuk lab 1. Ada apa-apa perkara yang dibangkitkan? Ya, saya. Okay. Nak dapat negatif. Nak apa negatif tak? No. Sekejap Oh ni. Sekejap Kejap. Ada orang nak masuk pula. Soalan F ni ke? Ni soalan F. Soalan F. Ni soalan F ke? Okay. Okay, Okay, so ini untuk dari sini dah pilih. So kau tengok dari sini. Ni dah plot dah. Boleh ke? Tadi pun. Sekejap So ikutkan ni dah plot Sebab untuk sini dia punya graph dia akan terbalik lah. So dia akan dapat
Dia punya graf malas sebenarnya ni. So sepatutnya macam itulah dia punya graf yang akan dapat. So kalau tengok soalan, measure and plot Isaac inverse statistic for the for negative. Oh, ni dia punya apa ni, dia punya range. So kalau tengok sini kosong. So hingga 10 milliamp. So kalau tengok Isaac memang ke sini lah. So sekarang dia punya apa ni, untuk Isaac arah dia ke sana, tapi polarity dia different. Polarity dia kalau ikutkan kita diode, so ni positif, ni negatif. Betul lah. So arah dia akan jadi terbalik. So negatif lah. Siapa tanya ni? Hello, siapa tanya tadi? Izzat. Izzat. Boleh Izzat. So arah Isaac negatif 10 mA tu pilih sebab diode sambungan bacaan tu. Okey. Apa? Value tu memang negatif bagi Isaac. Sebab kita punya polarity, kalau tengok polarity sekejap, saya nak buka saya punya sekejap. Izinkan saya sekejap. Terzina. Okay. Sebab semalam untuk kedua-dua section memang tak sempat masuk Terzina. Semalam lah. So tak apalah, saya break sikit. Ni dalam slide chapter the second last chapter for chapter 2. Second last sub chapter lah. Tak nampak lah. Okay. So kalau tengok sini, you punya Isaac tu. Kalau tengok sini, okey, arah untuk PN junction untuk sini dia. Okey, tu dia diode So arah dia terbalik. Sebab kalau diode biasa, so kalau you tengok daripada sini ke sini, so arah dia daripada kiri ke kanan. Forward bias. Tapi untuk diode Zener dengan pengubahan ada simbol macam ni, so daripada kanan ke kiri yang forward bias. So you just negatif kan, sebab dia punya value memang dalam negatif. So arah dia kalau ikutkan macam ni, apa Izzat? Betul. Betul. In term of bacaan jadikan negatif je.
In term of bacaan jadikan negatif saja. Sebab in term of polarity betul positif negatif, cuma arah dia betul, voltage pun sama. Cos. Maksimum berapa? Maksimum berapa? Maksimum berapa kalau bukan. Maksud saya dengan 10 volt tu berapa maksimum yang boleh dapat? Yang you dapat bacaan? 8 miliampere. Tak apa, okey tu. Oh, 13 volt betul. Sebab ikutkan range yang sepatutnya lah. Macam saya dah pernah brief. Sebab makin besar, so you punya portion, ratio tu makin, bila makin besar, ratio yang bila 10% tu, amount tu makin besar. Yalah, contoh kalau 12, kalau kita set maksimum, contoh nak senang kira 20, so minimum confirm lah 0 volt. So based on ni, kalau 10%, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So kalau contoh 10% daripada 20, berapa? 10% daripada 10% daripada 20 volt, berapa? Kira-kira. Kalau contoh macam ni lah. So ini 2. So ini jadi 4. Ini jadi 6. Sampailah 100%. You naikkan sampai 20 volt. So dia punya, kata apa? Dia punya gap tu 2. Betul lah? Setiap ni 2. So kalau kecil, itu saya punya aim lah. Bila kecil, maksimum itu kita set 10 volt. So gap ni jadi 1. Betul? Tadi 2 jadi 1 lah, sebab 10% daripada 10 volt jadi kalau 10% lah jadi 1 volt. Maksudnya kalau 10% 1 volt, 20% 2 volt. So dia punya gap tu lagi kecil. Itu just nak minimizekan dia punya gap tu je. Tu aim saya lah. Sebab tu saya kecilkan benda ni. Ikutkan soalan dalam lecture tak mention. Tapi yang orang lama maklumkan saya, dia beri lebih kurang range sampai 15 volt. Itu maksimum lah yang dia buat. So yang boleh juga kalau you, sebab hari tu ini hanya guide yang saya tunjuk ni hanya guide saja. 10%, 20%, 30% sampailah 100%. Tapi in case tak dapat, you boleh try. Orang kata you just tambah table sampai you dapat maksimum lah. Boleh ikutkan sampai boleh 15 volt lah. Clear Zat? Okay. Ada lagi untuk soalan lab 1. Untuk lab 1. Oh tak. Dari karakteristik dia. Sebab tu kena plot graph tu. So nanti kalau ni yang VZ je. Kalau betul lah junting kat PDF susah. Okay, ni you punya VZ lah. So dia ada value dia.
Sebab tu coding untuk you punya Pro Tools boleh, sebab Pro Tools saya rasa you boleh tengok dekat contoh yang saya ambil dari sini. Yang lepas kita buat, saya rasa macam kita dah buat dah minggu lepas. Okay, tu yang kalau tengok yang lepas lah, yang saya dah cakap, untuk kita punya diode ni dia tak ada karakteristik yang detail lah berapa yang dia boleh buat. So misalnya saturation current ada mention kat sini lah, atau advanced properties saturation current. Actually inilah dia punya result ni, current yang boleh menyebabkan dia tepu ataupun dia allow the current to flow in lah. So dia punya maksimum. IE tu maksud dia, ada conteng kat sini pula. Maksud dia IE negatif 38. Maksud 1 darab 10 kuasa negatif 38 M. Itu maksud dia lah. Itu karakteristik bagi diode ni. Sebab untuk Pro Tools tak ada diode Zener. Sorry, ni diode LED. Silap tekan pula. Okey, kat sini untuk diode Zener. Silap tekan pula. So itu ada mention nominal current. So kat situ tu yang dia dah mention kat sini 4 value BZT03C. So you ada dua option. Sama ada you pergi dekat you pergi dekat Google, you boleh type lah. Sebab tu lab sheet ni saya rasa untuk pre-lab ada soalan dia tanya pasal nak masuk. Tak minta tak hang lah ni. Ni banyak sangat apps buka ni. Kita bertahan lah. So you boleh type kalau tengok tadi dekat Pro Tools karakteristik ni BZT03C. So BZT03C. Sebab dia dah actually auto dia dah nampak lah banyak orang kata brand. Tu data sheet. Dia dah ada dah. So you link, jadi dia boleh dapatkan lah sebenarnya sepatutnya lah. Kalau contoh ni so VC ni kat Malaysia ada, kilang dia kat Melaka dekat rumah saya. VC component. So sini diode. So inilah karakteristik bagi BZ303 yang dalam Pro Tools. Kat sini dia boleh tengok, sepatutnya nampak ni dia dah mention dah pun. Nampak value kat sini. Saya tak boleh conteng lah sini. Geram pula. Tidak dibenarkan untuk conteng. Macam hang Hello. Okay. Ada tiba tak gerak suara ni. Okay, nampak ni. So nampak VZ range room. VZ range number. So kat sini dia dah mention. Ni unit volt untuk current 42 hingga 100 mili. So dia dah ada kat situ dah. So itu salah satu part lah. Mungkin saya terlepas pandang untuk tunjuk. Tapi itulah. Lab sheet ni salah satu part lah bagi seorang engineer. Nak jadi engineer kan. So kena salah satu part ataupun salah satu medium yang tak nak kena ambil tahu dan kena gunakan. Tu yang soalan pre-lab tu ada lab sheet. Cuma itulah saya ingat nak buat ni kata nak buat bacaan lab sheet tu, ini salah satu hal umum lah yang saya boleh guide anda. So you just type dia based on coding component. So bila dah jumpa boleh download. Selalunya dia punya karakteristik in terms of developer tu tak banyak beza lah. V-Share ke US ke calculator dia banyak lah. So tak ada masalah. Alibaba tadi pun ada. Kalau Alibaba dia boleh
differentiate antara setiap data sheet. Yang penting ini just guidance lah untuk you dapatkan bacaan. Sebab itu simulation. So nak compare, sebab kalau practical face to face memang kita akan guna the exact, the real. You boleh tengok lah brand apa. Cuma bila simulation, kalau tengok tadi dekat Pro Tools, dia tak spesifik pun. Company dia punya company tu kat mana, apa part. Cuma kat sini dia ada package je lah. Dia package boleh tengok lah package apa yang dia buat. Kat sini package dia tu. Itulah dia punya package. Package ni maksud dia ukuran 0. Tak nampak lah. Ini dia punya kelihatan ni nak. Maksud dia tu dia punya package. Package adalah lukisan untuk you convert you punya circuit dalam PCB board. Maksud dia size tu dah exact size, ikut the real component. Bila sebut nak real component, nak tak nak, you kena tahulah you punya component ni company apa punya. Vishay ke, US ke, tu banyak. So jadi soalan tu bagus juga tanya pasal value VZ tu. Kalau silicon germanium fix, tapi untuk diode linear you kena tengok datasheet lah. Selalunya dia akan mention lah, dia boleh nampak. Maksudnya boleh nampak lah VZ. Tu primary, sebab tu ada dia dah mention primary characteristic kat sini. Yang lain tu dia lebih spesifik lah, ikut model. Sama ada T03C6V2, ini ada 2 ordering code. So banyak lah situ. Okay, kalau kat sini ni dia punya, nampak tak? Kalau yang semalam kita ada sentuh sikit pasal peak ataupun PRV, peak reverse power ataupun voltage. So kat sini pun dia dah ada mention berapa high watts. Ni positif maksud dia boleh tahan 10 watt power untuk dia function lah sebelum dia, maksudnya lebih 10 watt diode tu bakar ataupun burn lah. Dia akan rosak lah. So bila rosak maksudnya dia punya depletion layer tu dah pecah. Bila depletion layer dah pecah, PN junction tu dah tak wujud lah. Dia dah pecah, tembok tu dah pecah. So dia tak boleh control lah ion tu, berkata integration atau moving ion dari P ke N, N ke whole, N ke P tu dia tak boleh control lah. Tu yang characteristic lah. Nampak ini kat size. So kalau nanti you belajar CAD kot, dalam CAD you akan belajar lah based on size ni macam mana nak buat. Macam saya tunjuk tadi lah, macam ni you nak buat lukis ni, you packaging, PCB packaging. So bila PCB ni bagusnya sebab dia terus print saja. You lukis. So maksudnya you connect dalam Pro Tools. Lepas tu automatic bila you generate macam ni, kita tak ni macam ni ada satu button Design Explorer. So kalau macam ni tak adalah, nampak mesin sebab ada komponen yang tak ada packaging layout, so tak boleh lah. Kalau CAD ataupun yang guna Eagle atau OCAD, terpulang lah nanti you belajar dalam CAD. So nanti dalam CAD tu dia akan tunjuk satu ni part. Okay, boleh siapa tanya tadi? Tak dengar, saya dengar suara ni. Siapa tanya tadi? Alini Hamidah. Okay. Terima kasih, bagus juga soalan tadi tanya. Lain-lain. Tu maksud dia kita macam juga medium layout, kita tukar lah. Maksud dia kita letak lab sheet tu hanya panduan lah. Sebab sepatutnya kita practical lah. Real practical memang kita akan guna diode yang exactly apa yang mention dalam lab sheet lah. Tapi bila last minute you tak boleh balik, so nak ubah tu kata, dan kita nak, maksud dia nak tengok balik dalam Pro Tools. Sebab itu pun saya mencari lah software apa yang betul-betul ada
semua daya karakteristik. So kebanyakan simulation, sebab simulation ni actually just satu early stage. Maksudnya peringkat awal you nak predict you punya litar, you nak design litar. So you buat, dan selalunya prediction tu dia punya coding tu ada yang ada yang tak ada. Sebab tu cabaran je lah. So macam kita banyak software. So kata itu kalau sebab saya pun kalau nak guna OCAD atau multisim atau Eagle pun boleh juga. Sebab kata bentuk relate lebih kurang sama je. Cuma into of diode tu kata saya tak pernah survey lagi lah. Saya tak pernah guna lagi. Sebab untuk sebab kita pada Pro Tools ada, Spice pun ada. So banyak sangat software. Tapi in term of kita ni, kita just terus go through just satu simulation. So kita cuba relevant kan lah, praktikal kan apa yang ada kita buat. Sebab kalau betul-betul kita akan follow lah apa yang dimension dalam lab sheet. Sebab lab sheet tu actually kita continue saja daripada yang lepas. Saya pun take over this orang kata subject tu ni first time lah saya ajar. So actually saya pun bila saya nak demand untuk edit tu sebab tak ada dalam Word. Sebab tu bila last minute tahu benda macam ni, so agak payah lah saya nak ubah. So apa yang kita boleh ubah, kita proceed. So kita just main kat situ je. So untuk germanium diode dengan zinc diode, so you ubah sikit nanti dalam you punya report. Mungkin hari tu saya tak tunjuk sangat untuk so nanti you ubah lah coding IN51 tu jadi ikut based on dalam Pro Tools. Okay, boleh? Tadi ada orang tanya ni, tak ingat. Apa ni? So, untuk soalan part 2G tu, perlukan pertenangan. Ni lab 1, lab 2 ni. Part 2G ni. 2G, 1, lab 2 ni. Adam Daniel. Lab 1. 2G je Oh. Okay, tak perlu. Ni you just agak lah based on karakteristik yang you dapat tu. Graf yang you dapat tu. You boleh predict berapa value dia. So lab sheet tu panduan lah. Tadi kita dapat lab sheet yang coding tadi cantik tu. Yang kita dapat lab sheet tadi, kita dapat value sepatutnya. Dia bagi range. So maksudnya range you akan dapat besar lah. So dia akan starting 6.2. 6.2 tu supposedly dia dah start menurun. Ini kalau ini just V-shade lah. Tak tahu lah kalau kita test penilaian ni contoh lah. Kadang-kadang dia, tapi harapnya tak banyak beza lah. Ni final. Okay, ni final. V-shade juga ke? Ni pun V-shade juga, sama je. Okay, for voltage. Ni dia mention lebih kurang 6 point something. Cuma kat sini dia terus detail ikut coding, specific coding belakang tu. So kita hanya stop pada C. So mungkin in term of Pro tu dia bagi general lah. V2 ke 22 ke 24 ke, itu banyak pattern. Kalau tengok sini, okay, ni minimum yang dia akan start orang kata current tu akan lalu. Typical tu maksud dia practically selalunya inilah range dia. So boleh tengok kalau coding 13 volt. Bagus juga belakang. So maksimum 14.1. Tu dia punya maksimum. So nanti boleh tengok kajian dia punya part lah. Tu banyak lagi tu. Lepas tu dia boleh sampai pergi 200. Rasa tadi kalau ikutkan kita punya banyak 297 maksimum.
Memang besar ni. Dia Z aktif. Oh ni dah D. Ni coding D lah. Kalau C tadi 190 lebih 289 juga sama. 289. So tengok coding lah. Tu just range. Tu just speak lah. Okay, ada lagi untuk lab 1. Sebab tu lah cabaran untuk kita buat lab online. So kita yang pertama saya terpaksa ubah sikit komponen coding ikut apa yang ada pada kita punya simulation. Okay, itu yang pertama lah. So yang kedua, macam yang lepas saya cakap, untuk 1B tu boleh guna kisah table 1 tu you boleh gunakan dekat you nak guna dekat Tinkercad boleh, ataupun better Tinkercad lagi mudah lah, lagi senang bacaan je kan. Selalunya nilai tu pun kalau simulation ni tu lah, bila simulation ni selalunya you dah belajar, kita dah belajar. Kita 3 model. First model ideal, second model ada barrier voltage, manakala third model kita ada barrier voltage dengan kita ada resistance. Selalunya untuk simulation dia akan ambil first model. Itu kekurangan dia lah. Itu kekurangan yang perlu diakui. Tak boleh lah. Okay, itu yang sebab ideal, selalunya simulation memang ideal lah. Bila ideal tu you takkan dapat lah value kat sini. Tu payah sikit lah. Okay, boleh untuk lab 1 ada apa lagi? Untuk lab 1. Okay, untuk discussion discussion dan conclusion, saya benarkanlah anda guna bahasa Melayu. Sebab saya nak anda please lah tolong jawab ikut kefahaman. Sebab yang lepas in term of lab report, ayat dengan koma dengan orang kata kalau ke bawah ke atas semua sama sebiji. Jadi kat situ saya nak kurangkan lah. So kalau boleh you jawab, termasuk lah untuk lab 2, discussion and conclusion, please jawab based on you punya understanding. Boleh discussion dengan conclusion. So fully you boleh jawab ikut you punya understanding. Okay, boleh saya pergi pada lab 2. Yep. 2 apa? 2C. Tanya kat mana ni? 2C. Oh, 2C. Baru jawab. Baru tanya. Dua C. Okay, untuk 2C ni actually based on dia punya graph lah. Bila dia graph dia start naik, actually kalau tengok pada you punya kita punya apa ni untuk diode untuk chapter 1. Untuk chapter 1, nota chapter 1. Untuk chapter 1 saya rasa the last part. Dia masuk sikit pasal diode. Okay, ni ideal. Okay. Untuk VK, soalannya VK kan? Okay, VK. Okay, VK ni actually itu yang
Itulah value kalau untuk silikon. Tu apa ya bulat okey kat sini. Kalau untuk silikon berapa? Kalau silikon 0.7. Ini typical maksud typical tu yang value yang kita boleh anggarkan spesifik based on kata punya research. Manakala germanium 0.3. So ni range dia, maksudnya jawapan ni you akan dapat 0.6 something ataupun 0.7 something. Kalau fikir bawah ni pula you mungkin dapat 0.2 something atau 0.3 something. So tu range lah. So yang penting tipikalnya 0.3 bagi germanium, manakala bagi silikon 0.7. Okey. Macam mana kod? Betul. So actually VK ni bukan diode yang 0.3 0.7 tu lah. Barrier voltage tu. So 0.3 0.7 tu adalah you punya sorry suara putus. Apa dia? Tak apa. Ini tu kata ni lab. Yang penting untuk lab ni aim saya you betul-betul buat tu saja. Nak tengok apa yang you dapat sebab kita aim based on simulation. Dekat praktikal pun kita tak kena dapat graf macam ni. Sebab graph the ideal graph tu actually come out from the many and mungkin dah bilion kot kajian yang telah dibuat. So dia ambil tu dah banyak model. So itu conclusion yang diorang dah orang kata dah tetapkan lah. Lepas tu VK 0.7 0.3 tu kita dah fixkan. Maksudnya value tu memang based on research and orang kata foundation activity lab. So value tu yang diguna pakai secara official untuk semua orang kata untuk elektronik punya part lah. So dia punya you tak akan orang kata value yang you dapat tak kisah. Betul kata yang penting range tu tak ada 0.3 0.7. Yang penting dalam video you kena tunjukkan yang you dapat bacaan ikut memang you simulate betul-betul dalam Pro Tools. Itu saja. So jangan kalut ataupun jangan terlampau fix dengan value tu. So ini hanya kita buat lab simulation. So korang you nampak lah. Kita nak dapat the ideal model tu hampir mustahil sebenarnya. Hampir mustahil lah. Memang payah lah. Tapi yelah bila kita berdepan dengan circuit yang banyak mungkin high voltage ni ataupun input voltage ni tinggi. So 0.3 0.7 pun kita boleh abaikan sebab terlampau kecil. Kurang satu kan. Tu kaedah yang kita pakai. Okey, boleh. Ada lagi untuk lab satu? Ada lagi lab satu? Okey, faham. Thank you. Boleh saya masuk lab 2 sebab actually lab 1, lab 2 dengan lab 3 semua pasal diode. So kita akan memang go through diode lah. So bila diode sebab dia adalah main component, orang kata basic component. So banyak karakteristik yang kita boleh tengok. Sebab tu kita ada trigger model tu. Sebab tu bila ada trigger model you dah aware. Saya dah mention tadi untuk ideal condition ataupun ideal model tu hanya nak memudahkan kita punya assumption ataupun kita punya calculation dalam kita punya matematik model lah. Itu saja. Walaupun kita tahu value dia ada VK dia ada VZ dia. Tapi dia ada internal resistance dia.
Tapi kadang kita boleh abaikan dalam pengiraan sebab nak memudahkan kita punya kata kajian lah. Itu paling penting yang kena pegang. Yang penting bila ada 3 model tu you aware lah. Dan sebab dekat site value-value tu kadang dia abaikan je. Yang penting dia anggap diode ni switch. Tu je. Switch maksud dia kalau positif dengan positif dia akan forward bias lah. Tapi kalau positif maksudnya anode dengan negatif terminal bateri dia akan reverse bias. Itu secara praktikalnya. So ataupun dalam akademik kira-kira tu kadang dia ambil dia kan satu parameter yang perlu dikaji lah untuk minimize benda tu. Okay. So untuk lab 2 kata objektif ni kita ada 2. So actually kita clipper and clamper. So semalam pun saya dah cakap untuk clipper saja lebih kurang ada 13 circuit. 13 circuit. Manakala clamper lebih kurang ada 5 atau 6 circuit. So kat situ tu cabaran. Sebab kat sini actually for this chapter you dah start how to read and understanding the each of the component of electronic in the electronic circuit. Maksudnya you dah kena tahu rintangan tu apa fungsi dia, kapasitor tu apa fungsinya. Ni dah start lah. Bukan sekadar tengok circuit. Patutnya pada peringkat ni you dah boleh baca lah. Okey, ni apa gunanya? Oh, ni circuit ni untuk apa ni? Okey, tahu. Itu kalau orang kata boleh baca apa kegunaan circuit tu, you tengok circuit, okey, dah faham ni circuit untuk apa. Tu into the next level lah, ataupun tamat dari degree atau PhD lah. Okey, ni theoretical yang semalam pagi petang kelas. So hari ni saya memang mau izin lah untuk combinekan semua. Sebab tu lah kondisi pun belum kata full covered lah. So saya combine dulu untuk minggu ni. Apa boleh tanya lah dalam group. Dan ni pun saya record. Okey, kali ni clipper and clamper. So clipper clamper memang banyak application yang digunakan. So diode can be used to limit. Itu paling penting lah. Diode clipper digunakan untuk kita limitkan input voltage to some maximum optimum value. Ada guna lah. Sebab kadang kita nak nilai yalah target untuk rectifier dalam part rectifier ni yang paling penting bila sebut rectifier, so dia punya aim adalah convert daripada AC kepada DC. Selalunya lah daripada AC ke DC. So bila sebut AC, so kita tahu AC ni memang bila AC mana-mana soket kat rumah kita tu semuanya adalah sine wave. Ni maksud dia dalam dunia kita punya value of resource kita adalah sine wave. Itu AC lah. So kita nak limitkan minimum, this is for designing protection circuit. Okey, itu paling penting lah. Sebab tu lebih mahal you punya produk, actually lebih safe ataupun lebih long life cycle. Orang kata dia punya lifetime tu lebih panjang untuk produk lah. So sebab apa ada protection circuit. Itu yang salah satu part yang kita tengok lah. Sebab sekarang contoh paling mudah handphone lah. Dulu kalau handphone sekadar boleh bercakap, sekarang itulah segala-galanya. Sebab tu teknologi sekarang ke arah how to kata kita restore ataupun recharge the battery of the handphone dalam masa yang singkat, tapi bateri digunakan dalam tempoh yang lama. Itu contohlah. So ciri kajian off circuit lah. Mereka ni nak protect. Sebab bila sebut nak cepat, selalunya high current. Bila high current, nak tak nak kena ada mekanisme untuk protect circuit yang ada dalam handphone. Sebab semuanya sensitif. Sebutnya elektronik, actually semua adalah sensitive device. Maksud dia apa?
Cubalah you guna handphone tu, buka banyak aplikasi, banyak, maksudnya dalam satu masa you buka aplikasi dan you buka tu di tempat yang panas, kat tengah padang ke, tak ada kipas ke apa, cuba test, mungkin boleh terbakar lah. Sebab tu saya kata sensitif tu, in term of current tu, in term of heating element tu memang you kena aware lah. Okay, kat situ itu paling penting. Itu adalah, okay, ni yang figure slipper circuit yang lepas semalam lah kita dah discuss. So kita ada VB1, so kat situ in the case the output voltage will track the input voltage. Maksudnya if kat situ ada beberapa condition lah. Bila V in greater, let's say the VB1, so apa yang akan jadi, diode akan forward bias. Ini nak masuk apa? So video lab nak buat semua ke? You kena tunjuk step by step lah. Saya kata untuk video lab di sini you present step by step. You develop circuit dan you present circuit yang you dah buat, design yang dah buat. Itu paling penting lah. So kalau V1 less than VG1, so dia akan menyebabkan you punya diode, tu sampai lah, you punya diode adalah reverse bias, so dia tak akan terbuka lah. So itu mudah kata itulah, bila dalam positive cycle, so dia kena bila positive cycle dan dia lebih, bila lebih barulah forward bias. So kalau dia tak lebih, ni belah sebab ni positif, ni negatif jumpa negatif, dia berlawan. So bila berlawan, sebab tu semalam saya dah tunjuk kalau ada banyak variety, positif minus, so positif minus, so dia akan tambah je lah. Tapi kalau dia berlawan, sama, negatif, positif, terus ni positif lah. So antara dia akan menolak. Okay, ni untuk clamper. So beza clamper hanya ada ni lah, tu yang you kena pegang. Ada capacitor, confirm dia clamper. Cuma kita ada series, kita ada parallel connection. Okay, so kita tengok balik lah. Okay, nak fokus pada prelab. Okay, untuk prelab untuk prelab dia dah mention sketch the input output waveform for the circuit in the figure. So you ada lebih kurang 4 circuit. So based on figure ni beri. So label indicate or relevant value. Okay, design clamper to climb. Okay, ni actually dia bagi satu masalah. Design clamper to climb the upper limit of the input voltage to 0 volt. Assume that the input signal is on. Okay, input dia dah mention. Okay, bila sebut 3 V peak to peak, bila sebut V peak to peak tu maksud dia apa? So maksud dia, okay, kat sini dia mention square wave. Square wave macam ni lah. So ni adalah peak to peak 3 volt. Bila sebut 3 volt, so kalau ikutkan, kalau kat graf ni, berapakah nilai X? Ni X. Payah. Okay, cantik. So kat situ dia faham lah. Okay, cuma untuk Pro Tools agak leceh sikit sebenarnya. Nak guna square wave ke, nak guna rectangle, apa ni, nak guna apa lagi, rectangle, lepas tu nak guna triangle. So sebab kalau kat Pro Tools, kalau nak guna untuk you punya sine wave, apa ni, sinus,
Sinusoidal tu insya-Allah tak masalah. Tapi untuk square wave, rectangle tu agak bermasalah sikit lah. Tu jadi payah sikit. Okay, ni just buat. Cuma untuk square wave tu tukar kepada ni square wave ni equal sin. Payah dah. Susah betul tulis ni. Okay, sin. Okay, tukar pada sin tukar square wave. Sebab agak nak guna signal generator boleh, tapi you nak laraskan pada di value ni agak mencabar lah. Agak mencabar sikit. Okay, ni firman yang sepatutnya kita gunakan. Ikutkan untuk practically lah, semua tu dah ada. Barang saya pun alhamdulillah dah sampai. Semua komponen dah sampai. Cuma tu lah, memang tak jumpa. Okay, untuk diode clipper that connects the circuit interface to 2.3. Okay, dia dah mention kat sini R100 diode and signal dia dah mention. Okay, ni sine wave. Sine wave peak to peak 5 volt peak to peak dan VB benda okay, VB adalah 1 volt. So based on the circuit, dia boleh buat lah, buat create new project. So kat sini tengok balik circuit kita. So ni adalah dia dah mention sine wave. So sine wave dia boleh pergi kepada kat putus. So pergi dekat atas ni selection atau component mode, letak kat P. So first you cari V sin. Tak simulator ni. So ada satu buat V sine wave AC voltage source. So select, okay. Jangan tu tak kat mana-mana. Okay, tu sine wave. Dan sangat mudah saya nak terus setting. So peak to peak 5 and sine wave dia punya frekuensi 1 kHz. So you boleh buat double click. So kat sini dia dah mention amplitude. So amplitude tadi 5. So you setting 2.5 lah. Sebab 5 volt peak to peak. So amplitude 2.5. Dan frekuensi dah mention dia 1 kilo. 1 kHz. So letak 1 kilo saja. Sine wave. Okay. 1 kilo. So you just okay. Betul. Okay, nak test okay tak okay, boleh tengok kat sini. Keluar pula. Macam payah. Okay, kat sini boleh tengok oscilloscope. Letak oscilloscope. Ni saja nak check. Saya nak check saja. Betul tak saya punya ni. Okay, ni sambung dekat A. And second atau ada connection, kita connect to the kepada mana? Ground ground. So pergi kat sini terminal mode. So terminal mode ada ground. So ground. So you connect Okay. Okay, lepas tu save. Untuk ni dah you nampak. So kita boleh play. Alhamdulillah boleh keluar. Sebab tadi dia tak keluar. Tak tahu nak dekat sana dah. Okay, alhamdulillah keluar kat source code kita. So kita connect to channel A. So you tengok channel A, ni just position lah. You nak letak kat mana. So kalau kosong tu kat situ.
So kalau contoh saya nak off kan, channel D, channel B dengan channel L ni semua tak ada. Okey, saya kosongkan ni pun apa ni saya tak apalah, kita fixkan 200 dan okey, ni 5 mV, so 5 saya besarkan supaya nampaklah sikit. Boleh tukar. Payah juga guna ni. Okay, saya laraskan pada sangat 0.5 mili. Okay, ni 0.5 mili Hz. 0.5 Hz. Dan ni kita punya volt. So boleh laraskan lah. Okay, nak check okay, ni maksud apa? Satu kotak equal to 1 milivolt. Sorry, 1 volt. Ini mili, ini volt. Ni nampak? Ini milivolt, ini volt. So 1 volt lah. So ni 1 volt. Ingat kan, satu kotak 1 volt. So ni titik tengah kita. So 1 volt, 2 volt setengah, 2.5. So betul lah. So betul lah kita punya bacaan. Sorry, kita punya graf. Sebab ni nak check lah. Betul tak bacaan lah. Dan kita boleh check kat sini. Kita punya frekuensi betul tak? Kita set tadi berapa? 1 point. Kita set tadi berapa? 1 kilohertz. So 1 kilo. Ada lagi yang baru nak masuk. Okay, dah masuk dah. 74 orang. Okay. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. 5 kotak. So, you boleh tengok lah kita punya berapa kita punya part kat sini. So, ingat ini dalam second. So, 1 kilohertz. 1 kilohertz convert to second berapa? So, seorang share sikit. Macam mana nak kira? Macam mana nak convert? Ada yang tahu? Apa relation antara frekuensi dengan time? Kalau frekuensi saya set 1 kHz, so time tu berapa second? Ada yang cuba? Ada Wafi je. Aiman. Terus lihat. Siapa lihat? 1 milliamp. Okay, saya nak convert. So, actually frekuensi equal to 1/T. So, salah satu kHz 1 milliamp lah. Betul lah Zulfaqar cakap 1 milliamp. So, boleh tengok kat sini. Mana tadi? Voltage. So, betul lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak darab 0.2 milisecond. So, jawapannya berapa? Dapatlah 1 milisecond ya. Sama kan? So, 1 milisecond. So, 1 milisecond bukan 1 milliamp 1 milisecond. So, 1 milisecond. So, betul lah kita punya graf. Okay, dah betul. Alhamdulillah tak ada isu lah. Terus balik. Okay, maksudnya betul kita punya setting. And the last, sebelum tu, okay, lepas tu boleh continue. Kita punya circuit. Okay, diode, okay, R 100 kilo ohm. 100 kilo ohm banyak.
R 100 kilo ohm. Kilo ohm So you boleh nak senang type lah 100 kilo ohm. Tu terus type pada situ. Nah, you boleh tengok lah dia punya ni. Okay, boleh ambil nilai 100K tu. Selalunya boleh tengok lah kat mana you nak ambil. Check resistors now. So ni 100 kilo ohm. Okay. Saya connect direct. Okay, lepas tu what the next? So 1 kilo ohm. Kita sambung dengan diode. So kat sini dia dah mention 4004. So senang lah, you just pick up based on the coding parameter 400. Diode, so letak kat diode. So ni IM404. So jadi dua ni atau ni. So saya buat silicon rectifier. So ok. So boleh buat letak sini. So the next. Ok, diode. Oh sorry, diode kat situ. Ok, ada source ada kita punya V source. VB sama dengan 1 volt. VB sama dengan 1 volt. Yep. Sekejap. Apa diode ni? Sekejap. Ke atas kan? Saya nak letak dulu. Terima kasih. Nak pilih, ok. Dah cukup kan? Ok, cukup. Oh, lupa pergi buang pula tadi. Ok lah, diode kat atas. So, boleh buat. Tengok kat sini lah. So, boleh rotate lah. Rotate. 90. Ok. Oh, dia kacau. Tak apalah. Boleh connect. Ok, set. Ok, lepas tu what the next? Tengok. Ok dah. Satu. Ok, R1 kilo dah 1, 2, 3, 4. So cukup lah. Memang 4 saja. So repeat dia. Ok, so measure and skip. Dia suruh tengok waveform yang keluar kat situ lah. So nak ambil waveform, you kena buat balik semula. Apa ni? Kita punya oscilloscope. So dia punya button kat sini. Payah betul tak saya nak. Sekejap Okay, ground. Okay, ground. Okay, betul. Polarity semua betul. Dia nak cakap. Okay, betul. Cuma voltage kita ke atas. Dan ke bawah. Voltage ke atas Okay, lepas tu you boleh buat. Ambil lah. Dia punya oscilloscope. Dan kita letak di sini. Betul So output kita. Okay. Kita dah check input kita betul. So baru kita boleh garanti lah. Maksudnya adalah jaminan bahawasanya kita punya ni betul lah. Okay.
Nampak circuit yang kita dah buat di terminal Bluetooth. So ni baru circuit pertama. You ada 4 circuit. So the same procedure but different circuit. So you kena guna lah. Jadi kita guna sine wave. Untuk kali ni untuk lab 2 kita guna sine wave saja. Tak perlu guna rectangle ke triangle ke square wave, tak perlu. Okay, just bismillahirrahmanirrahim. Play lah. Alhamdulillah keluar. So keluar, yang penting keluar. Tadi saya buat tak keluar. Risau saya. Tak tahu apa masalah ni. Okay, saya off yang lain. So saya onkan ni. So saya laraskan jadi kosong. Nak laras kosong, double klik je kat sini. Kat posisi ni, double klik, automatik lagi kosong. Okay, so boleh naikkan lah. Nak baca banyak payah. Macam tu. Lepas tu position kita pun boleh besarkan lah. Boleh nampak. Yes. Baru boleh nampak. Okay. Itu kita punya nilai bacaan kita lah. So ini kosong kita. So actually nampak kan secara ada nampak. Okay, boleh nampak sikit. Ya, tu dia. Yes. Okay. Ni kita punya value lah kosong. Okay. Sekarang actually kosong kita kat mana? Okay, itu kosong. X. Posisi kat situ. Memang tak jumpa. Situ lah. Okay, kosong. Okay, tu kosong. Dan jadi nampak lah kita punya berapa nilai bacaan dia. Okay, dengan DC, AC, okay. Okay, ini detect waktu naik, ini detect waktu turun lah. Okay, ni boleh laraskan lah, one shot ke. One shot ni dah habis, macam dia biarkan. Okay, kita tengok bacaan dia. So, kalau ni masa setiap, okay, ni voltage kita, paksi X kita voltage, paksi Y kita adalah, paksi X kita adalah kita punya second horizontal, second dalam bentuk second, manakala untuk paksi Y dalam bentuk voltage. Bukan diode punya karakteristik IV. So untuk ni TV, time times voltage. So cuba tengoklah untuk time kita berapa nilai yang, so dia boleh lukis lah bacaan kat sini. So kalau tengok sini, kita tengok situ. Sebab tadi kalau kita tengok AC, kalau ground, kalau invert, terbalik je lah. Sorry, kalau tengok auto invert, boleh nampak kan. Jadi invert negatif, ni negatif, kalau ni plus. Baik, tak ada value, tak apalah, kosong saja. Okay, kalau tengok sini pada kita punya bacaan ni, kotak ni 0.2 mV. 0.2 mV. So kalau tengok pada sini, value yang kita dah atur, kita punya, nampak okay, itu kosong kita. X, ni kita punya Y. Ke ujung. Ujung-ujung. Okey, patut bisa bagi. Okey, boleh nampak. Selalunya 220 lah. Okey, ni kosong. Okey, nampak nampak lah bacaan dia. Okey, cuma okey, ni kita punya bacaan starting kosong kita, origin. So sebab kalau saya buat one shot, okey lah. Okey, one shot. Kita just fix lah. Kita setting kat sini. So ini value dia. Kosong. Kita bawa kotak 1, 2,
So 7 darab 0.2, so lebih kurang. Okay, ni volt ni volt. Ambil atas, ambil bawah. So sebab ni kita punya arah 0.22 mili. Ni 0.2. Ni pun boleh laras kat ni. Okay, ni pun boleh laras juga. So sorry. Okay. So kena tambah. Alah, saya tekan lagi. Okay, dia ada dua bunat satu dalam, satu luar. Yang dalam tu adalah untuk milivolt, yang luar tu untuk volt. Tu boleh buat tu. Oh, dia pun boleh juga kat sini. So boleh tengok berapa value yang you ambil lah. Okay, ni just try error. Ni just tunjuk lah 0.2. Dia masuk lagi 0.1 lah. Okay. Okay, so dah dapat bacaan dia. So you boleh lukis lah. Kalau tengok sini bila you double click kosong-kosong kita ada kat sini. So ni kosong kita. So skor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 lah. 7 0.2. Ni 0.2 0.2 volt. So dapat 1.4 volt. 1.4 volt. So kita tengok balik circuit. Okay, ni circuit kita. So kita ada peak to peak 2.5. Ingat, peak to peak 2.5. Sorry, 5 volt tapi maksimum 2.5 lah. So 2.5 maksud dia akan ialah sini maksimum 2.5. Untuk positive cycle tersentuh juga. Okay, ni 2.5. Maka ni 1 volt. So 2.5 yang 1 volt, kau tengok posting yang positif, dia berlawan kan. So sehingga 1.5 dia takkan maksud dia bila Vin less than 1.5 volt, less than and equal. 1.5 less than and equal. So diode ni akan bertindak sebagai reverse bias. Yalah, susah lukis. Okay, sebab kita tengok maksud dia bila sebab voltage selagi nilai voltage Vin tak melebihi nilai VB, sorry, bukan forward bias bukan reverse bias, forward bias. Sebab ni positif, ini anode positif. So positif dia akan dia akan forward bias. Maksud dia selagi Vin tak lebih daripada 1.5, tak lebih daripada 1 volt, 1.5, 1 volt. So pada node ni dengan node ni, circuit dia akan jadi macam ni lah. Saya kena pangkal lah, saya tak boleh dot. Saya pangkal saya tukar lah, sebelum saya dot, dia tak boleh dot. So saya pangkal So ni ke ni, so bila 1 volt, selagi Vin tak lebih daripada
ataupun equal to 1 volt, selagi tu diode ni akan bertindak sebagai forward bias. Maksud dia boleh nampak lah. Okay, ni you can tengok time division, voltage division berapa. Voltage division ni adalah paksi Y. Berapa volt per division. Satu kotak ni berapa? Satu kotak ni berapa? Satu kotak ni berapa? Tu paksi Y untuk paksi X prime. Berapa dia punya bacaan. So you kena tengok lah berapa nilai bacaan yang ada. So you boleh tengok So kat sini 1 volt you nak buat tengah-tengah ke terpulang. So untuk sine wave kita tahu kita punya nilai input kita macam ni. So ni 2.5. Okay, 2.5. Okay, 2.5. So sehingga nilai 1, contoh 1 kat sini. So selagi tu dia punya ya betul lah. Okay, selagi tu lah you punya diode akan bertindak sebagai forward bias. Bila forward bias, bacaan terus 1 volt. Bacaan 1 volt memang ada 1 volt. Cuma kalau tengok pada kita punya result tadi, okay, 1 volt. Sebab kalau tengok sini kita punya nilai sebab bentuk negatif. Bila dalam keadaan 1 volt, so bacaan terus maksudnya bila Vin tak lebih daripada 1 volt, so you punya diode akan forward bias. Bila forward bias, VO akan dapat 1 volt terus. 1 volt so dapat 1 volt. So kat sini you kena tengok lah dengan 100 kilo ohm. Betul lah. Okay, kita ada 100 kilo ohm. Okay, kat sini ada rintangan 100. Kalau you tengok balik 100 kilo ohm, berapa bacaan yang akan dibenarkan lah. Aizat bawa balik pada ni ke Aizat? Bawa balik daripada apa? Okey, sempat lagi masuk. Okey. Okey, ini adalah DC Ini memang DC. DC voltage, VB adalah DC voltage. V1 yang AC ataupun sine wave. Kita tengok sini sine wave. So bila sebut sine wave, peak to peak confirm ada positif dengan minus cycle. Positif dengan minus cycle. Sabar je lah. So dalam keadaan ni, dia boleh predict lah bacaan yang terus dia akan starting terus bila kosong, ada kosong sehingga time, maksud dia kalau output kita, kalau contoh saya buat kat sini lah, sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je 10. Ok, 8. Kalau 8 kat sini, kita boleh pecah pada berapa? Mungkin saya ambil kosong kat atas lah, bukan kat bawah ni. So nak senang lah. So saya ambil buat pada T kosong, dia terus 1 volt. Nilai tu 1 volt. Ok, nilai tu terus 1 volt. Kalau tengok sini lah, kita punya circuit ni, kalau tengok ni dapatan yang kita dah dapat. Cuma untuk you boleh compare antara result, sebab kita ada 2V2 ni. Sebab kat sini
Kita tengok sini kita punya nilai bacaan cycle lah, sebab antara kita boleh tengok sini. Okey, daripada sini ke sini ni adalah one complete cycle. Cuma nilai negatif lah. Saya nak tukar, nampak sikit. Okey. Okey, tu kita punya ni. Kalau tengok posisi kosong kita kat situ. Okey, kat situ kita nampak ni output kita yang keluar. So bila kosong, kalau tengok sini dia terus pada kosong. Kosong volt, dan di bawahnya ada negatif. Ada 1, 2, 3. Lebih kurang ada 3 kotak. So 3 kotak darab 0.2 mV lebih kurang 0.6 mV. So ada nilai lah di situ. Sebab ada nilai situ sebab dalam keadaan ini bila forward bias, so patutnya bacaannya akan jadi satu nilai. Sebab kalau tengok pada kita punya circuit ni, lari pula sana. Okey, bila kita tarik kat sini, sepatutnya nilai adalah 1 volt lah. Sebab dia terus switch on saja. Tapi bila dia dah lebih daripada 1 volt, so dia akan berlawan, dia akan kosong. Dia kosong ni dah start reverse bias. Sebab ni dengan ni bila dah bila positif dengan minus, kalau tengok pada sini dalam keadaan macam ni, bila positif cycle dia akan berlawan lah. Tapi bila minus, bila negatif cycle, dia akan terbalik. Betul Ni positif. Untuk positif cycle dia akan berlawan. Untuk negatif cycle dia akan terbalik. Sini positif, sini minus. So bila ni positif minus, positif dengan minus sudah akan tambah lah. So kalau 1 volt ada 2 volt. So dia akan kata untuk negatif dia akan terbalik. Kat situ you boleh tengok. Sebab kita akan tengok in term of teori dengan praktikal sepatutnya macam mana. Sebab sepatutnya jawapan pada keadaan sine wave negative cycle tu, dia punya diode akan bergerak sebagai forward bias. Sebab kalau dalam keadaan reverse bias, ini forward bias. Bila dalam keadaan reverse bias, you punya circuit akan, saya buat nak pangkah sebab nak buat titik tak boleh. Pangkah. Ini dalam keadaan forward bias. Ini dalam keadaan reverse bias. Bila keadaan reverse bias, you boleh nampak lah, you punya circuit akan, boleh buat awal-awal ni payah pula. You punya circuit akan open. So bila kau open, bateri tak guna lah. So dia akan direct ambil ke mana? V1 punya graph. So untuk reverse bias sebab dia open. Bila dia open, circuit ni tak berguna. So dia terus ambil direct pada ni. Tapi bila dia dalam keadaan forward bias, nilai ni complete circuit. So kat sini ada juga VR. VR tu apa? Voltage drop pada resistor. Kat situ banyak part lah yang you akan tengok, you akan belajar. So tengok pada graph tu lah. So tengok kat graph tadi berapa value yang ada. Tapi yang satu benda yang kita boleh nampak keadaan dia punya circuit ketika forward dengan reverse adalah macam ni lah. So bila forward complete,
So bacaan tu fix. Fix dia fix. So jadi macam ni. Kalau tengok sini, bacaan ni dah start fix. Macam ni. Okay, tu. Nampak? Ni bacaan ni dah start fix. So kalau saya ambil 1, 2, 3, lebih kurang 3, 0.6 volt. Mungkin dia tolak dengan silicon 0.7. So tu value boleh lah. Ni anggaran value Kalau kita ambil titik ni 0.2, 0.2, 0.2. So lebih kurang 0.6. Kurang daripada 0.6 volt. Tu paling penting lah yang kita boleh nampak. Okay, itu dia punya part yang dia boleh nampak. So maksud dia dalam keadaan ni, dalam keadaan dia forward bias, dia punya value tu dia fix. Sebab apa dia fix? Sebab value-nya dia ditentukan oleh DC ni. Sebab ni keadaan dia. Tapi bila reverse bias, dia open circuit. Bila open circuit, keadaan sini open circuit. Bila open circuit, V out dia akan ambil direct daripada V in atau V1 ni lah. So V1 dalam bentuk sine wave. Sebab tu you akan nampak untuk forward bias dia akan fix DC. Tapi untuk reverse bias dia akan bentuk AC ataupun alternate lah. Boleh nampak secara overall. So nanti you boleh baca kat sini Sebab untuk kedua punat ni dua function, you should make sure you contoh saya laras. Okay, ni contoh saya laras ada volt 1 volt. Ni pun sama 1. Ni je nak tunjuk lah. Okay, kalau tengok kat situ kotak kita, okay tu nampak. Ni titik kosong kita. So memang tu susah nak baca kan. Ni kurang 1. Okay, ni value dia 1.98. Ni boleh 1.98. Okey, saya nak tengok apa bacaan. Okey, yang untuk punat dalam ni actually untuk titik perpuluhan, yang luar ni besar. Nampak itu yang saya boleh katakan lah. Contoh kita test ni 1, ni 50 mili, betul lah 1.5. So satu kotak tu 1.5. Kalau macam ni contoh 0.5 tambah 50 mili 0.5 tambah 50 berapa tu? 50 mili. Dia kira. Saya rasa value satu kotak tu fix. Ni dia dah terus ringkaskan. So you tak boleh buat dah. Macam ni 1.5, betul 1.5. So satu kotak tu 1.5. Satu kotak 1.5 So betul lah 1.5. Betul kan? Sebab saya cakap tadi kita punya circuit ni, ini 1 volt, ini 2.5. So selagi Vin ni tak lebih daripada 1 volt, selagi itulah diode bertindak sebagai forward bias. So lepas dia lebih, so dia akan bertindak sebagai reverse bias. Lebih tu maksud berapa? Daripada start 1.0 hingga 2.5. So kat situ ada value 1.5. Betul-betul lah. So untuk keadaan reverse bias, dia punya ni adalah starting dari sini ke sini adalah 1.5. Ni ada point nak lukis kat sini payah sikit. Maksud dia daripada titik minimum ke titik maksimum, value ni adalah 1.5 volt. So betul lah. Kita tengok kita punya graf kita ni, satu kotak ni kan, satu kotak nampak kita kosong kita. So satu kotak ni dah 1.5. Ni satu kotak ni V kita, ini T.
Ini T time. So ni time kita lah. So ni T. Ni saya nak tengok lah berapa kalau saya buat. Okay, sebab lebih nampak lah satu program software macam ni. Okay, 1 volt. Okay, 1 milivolt. So kita terus apa yang saya faham saya boleh fahamkan anda, nilai kotak ni you boleh ambil directly daripada what parameter that display in the screen ni. Boleh faham nampak So ini dia punya ketika positive cycle. Tapi bila negative cycle, nampak? Bila negative cycle, apa yang dia berlaku? Bila dalam negative cycle, so dia akan bertindak sebagai, bila negatif dia akan berubah kan? Dia akan menambah lah. So bila menambah, dia akan bertindak sebagai forward bias. Bila forward bias, value dia macam fix. Bila negative cycle, polarity dia positif negatif, so sama. So bila positif jumpa minus, dia akan menambah lah. Bila menambah, so dia punya polarity dia adalah untuk diode adalah forward bias. Bila forward bias, ini akan berlaku pada litar yang XX ni. So bila tengok bila berlaku, so nampak value dia yang kita akan nampak, dia akan fix. So betul lah kita punya jawapan. Nampak? Untuk negatif dia akan fix. Untuk positif dia akan ikut sine wave. Bila negatif dia akan fix. Nampak? Boleh faham? Macam mana forward bias dan reverse bias bertindak untuk litar 2.3. Baru 2.3 ni. Lecture saya sini kat anda. Yang baru masuk ni. Hello. Ada? Asal bubble saya tak naik. Saya punya bubble tak naik macam. Dengar suara saya? Hello. Okay, bau dia. Okay, dengar. Okay, 2.3. So actually the same concept lah. Sebab untuk part 1, untuk part 1B dia kata repeat saja. Untuk circuit 2.4, 2.5, 2.6. So ada 4 circuit total. Okay, itu part 1. Untuk part 2, clamper. Kalau clipper, potong. Malam saya dah tekankan apa beza clipper dengan clamper. So clipper dia akan potong, tapi kalau clamper dia akan hold dia punya shape of the input graph tu. Kalau sinus lah. Tu untuk jaga-jaga kita sinus saja. Cuma kat sini you kena draw the clamper circuit here. Construct the circuit design the pre-lab. You kena buat lah. Use and measure and sketch. Kat sini untuk clamper satu je kan? Satu je pun. Okay, tengok balik pada pre-lab. Senang lah clamper ni. Sebab dia banyak juga untuk clamper. Okay, untuk pre-lab dia kata. Okay, nombor B. Design a clamper to climb the upper limit of input. Okay, dia kata upper limit of the input voltage to 0 volt. Upper limit Maksud upper limit tu okay, saya tukar yang mau masuk saya dah cakap tadi. Soalan ni saya tukar sebab susah sikit kalau you nak buat square wave. So kita tukar jadi sine wave. So kalau sine wave kita peak to peak 3 So sekarang dia nak clamp graf kita jadi clamp to upper limit of the input voltage is 0 volt. Maksudnya apa? Apa kat sini gitu bos.
Okey, ni adalah jadi berapa ni? Negatif. Berapa maksimum ni? Berapa V peak untuk lower? Upper kosong. Untuk lower ni berapa? Yes. Negatif 3. So boleh design. Macam mana design? Boleh tengok. Dia punya hint je sama sebenarnya apa yang mana ni? Nota ni. Chapter tu lah. Nota blur ni. Sekejap Okay, tengok clamper punya part Dia banyak clamper lah. Okay, okay. Ni contoh lah. So nak tak nak you kena guna apa? Kena guna bias. Lukis kat PowerPoint senang sikit compare dengan okay. Confirm kena guna bias. Sebab apa kena guna bias? Sebab you nampak lah. Okay, ni kita punya begin. So tadi kita kata macam soalan lab 3 soalan lab bukan 3. Berapa? Soalan lab bukan 3, sorry. Soalan lab adalah 3 peak to peak. So ni 1.5, ni 1.5. So sekarang untuk lita ni 10 volt dia naikkan ke atas. Betul 10 volt value dia naikkan ke atas. Maksud dia ni dia naikkan ke atas. So dapatlah 30. Sekarang soalan lab kita nak sabarlah bang. Dia ke bawah. Ni adalah negatif 3. So agak-agak apa value yang letak? Sebenarnya sama je circuit ni. Ada jangan 10 volt macam ni. Kita sambung macam ni. Macam ni. Dia naik ke atas. Mesti nak turun ke bawah. Dan turun ke bawah tu 3 volt. So nampak ni. Alat tunjuk. Boleh? Hello. Ya Allah. Senang lah. Ni nota dia ni. Ni apply kat sini. Yang penting 2 volt peak to peak tu dia akan maintain. Macam ni nak tukar tu macam ni V1 ni. Ni jom. Hide jap. Okey ni. Ni. So dia dah kata dia nak output kita nak macam ni. Macam ni kan. So apa kena kosong. Sebab ni kosong. So bawah ni pump sini negatif 3. So ambil lah. Dah senang ini. Malah tunjuk. Nak guna ni boleh. Tapi you tengok direction ataupun guna ni. You kena aware lah. Kalau macam ni, dia guna yang ni. Dia guna yang ni. Boleh bincang. Tak pun nak try dalam Pro Tools boleh test. Tak masalah. Ada circuit ni you buat lah. Circuit ni boleh buat. Cuma tadi dia mention tak. So boleh tengok boleh tiru lah. So tak banyak pun. Sebab actually saya beri panjang tadi pasal part 1. So bila part 1 dia 4 circuit. Untuk part 1 circuit 1 tu dah settle. Untuk 2, 3, 4 tak ada isu dah. Senang dah. Itu untuk lab 2 lah. So untuk saya nak tengok pre-lab dia.
Okay, the load 5.1k. Okay. Itu load kita. The load 5.1 kilo ohm. Ada lagi tak? Itu je lah. Nanti kata. Load tu kat mana? Kita tengok lah load tu kat mana. R kita tu lah. 5.1k. Ni load ni 5.1k tu adalah dekat situ. Dan you boleh nampak kot kalau based on this circuit, load tu tak effect sangat. Yang penting you tahu macam mana nak clamp, angkat ke bawah atau ke atas. Guna ni lah macam saya kata ni. Kalau 10 volt pasang macam ni, 10 positif ke bawah, dia naik ke atas dengan voltage kita ke arah atas, dia akan naik ke atas lah. Tapi kalau circuit kita ke bawah, nampak ke bawah, dan kita punya voltage-nya positif masih ke bawah. So dia punya ni ke bawah. So hopefully boleh fikirlah. Nak guna ni macam ni dia tunjuk dah pun. Dia dah cakap dah. Negatif V1 dia. Tu negatif V1. Berapa dia punya, dan tu 2V. 2V. So actually cantik tu. Patut dah boleh gunalah untuk dia punya part. Kalau contoh kat sini, beza ni dengan ni adalah hanya arah diode. Semua ni adalah dalam bentuk kita punya apa ni, ini adalah bentuk square wave lah. Untuk you all, make sure you buat dalam bentuk sine wave. Sebab kita tak boleh guna. Dia bagusnya clamper ni sebab bila kita buat square wave senang nak ukur lah. Cuma kat sini dalam Pro Tools agak rigid sikit. Sebab kita tak boleh laras macam yang kita nak buat kat sini lah. Contoh saya kosong. Macam ni. Macam design ni kita boleh laras ni value kat sini. Tapi untuk square wave triangle, so kita tak ada V triangle, tak ada. So you boleh selalu dapat yang guna signal generator. Tapi signal generator ni dia ada kelecehan sikit. You boleh praktis lah. Contoh lah. Boleh nak guna. Cuma bismillah ni. Keluar tak keluar je lah. Okey, keluar. Okey, dah banyak sangat dia. Software atas software. Channel B So channel B, tengok balik pada kita punya ni. Okey, dia boleh buat sama ada amplitude 1. Tapi B tak ada result ni. Okey. Ini kosong. Channel B masih kosong. Kena B kat mana? Betul kat B. Okay. So kalau tengok situ, you nak laraskan follow ikut peak to peak tu macam untuk amplitude, dia hanya ada value macam ni, 1.0. Itu dia agak leceh sikit lah. Berapa dia punya nilai. Dia tak keluar pun. Jadi macam sekejap. Tu. Okay, ni generator lah. So agak leceh sikit. So you tak boleh range, kita tak boleh tetapkan seperti mana yang dalam soalan. Apa 3 peak to peak kalau kita guna signal generator. Tu ada sikit
kekurangan lah, sebab dia dah fix value je. Dia boleh laras ikut number yang dia tetapkan saja. Itu dia punya part yang leceh sikit lah. Sebab tu kalau di scene tak ada masalah. Dia double click, kita boleh masukkan value ikut yang kita dah nak. Itu je lah yang saya boleh terangkan. Okay, boleh untuk lab tu. Lama ni, sejam 40 minit ni. Kejap lah. Tapi okey lah, cover semua section kan. Cover 74 orang okey ni. Tak apa hadir tu tak apalah. Yang penting you seram sejuk bincang lah. Sebab nanti pula payah juga ni kalau online nak tunjuk macam ni. Apa-apa salah satu pendekatan yang you boleh gunakan. Mana yang faham, you boleh bincang dengan rakan untuk tajamkan lagi kefahaman you. Itu yang saya nampak lah. So nanti postcard YT tu apa? Nakib Senin. YouTube. Yelah. Okey. YouTube tu macam biasa lah, macam biasa. Sebab nak tunjuk satu sebab Clipper ni tu lah bagi saya, you faham, yang penting you faham fault bias. Dan paling penting ada konsep, sebab tu saya masuk sikit konsep bateri. Kalau positif negatif dia akan campur. Tapi kalau positif negatif positif, dia akan tolak. Sebab situ akan, hopefully benda tu you jelas. Sebab dia main polarity. Bateri kalau dia berjumpa different polarity, dia akan melawan. Tapi kalau dia bila dia jumpa different polarity, dia akan kawan. Bukan melawan, dia akan berkawan. Dia akan menambah lah. So kalau 3 volt tambah, ada 3 bateri, 3 volt jadi dapat 6 volt. Tapi kalau you connect the same polarity, positif dengan positif, dia akan berlawan. Satu part yang you kena. Sebab saya rasa untuk kat sini, sebab tu banyak kita tu pun nampak dia banyak bermain positif magnet. Sebab kat sini juga ada 2 different source. Satu sinus ataupun saya nampak bila sinus ni dia agak leceh sikit. Sebab apa sinus leceh sikit compare dengan triangle atau square. Sebab kalau square dia fix, dia terus satu value, dia macam DC lah. Sebab 5 terus negatif 5 negatif 5. So value nya hanya 5 atau negatif 5. Tapi kalau sine wave dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 lah. So kalau saya boleh kata saya set 20 volt peak to peak, tu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0, 1, 2, 3, 4, sampai negatif 10, naik balik. So value tu banyak. Dan sebab tu dia akan jadi macam leceh sikit bila guna sinus. Tapi kalau guna square wave senang sikit. Tapi in term of ni tak apalah. Ini belajar kita belajar. Kita belajar. So boleh nampak Ada langsung. Dan kalau saya jumpa square wave punya generator ni tu lagi better, lagi okey lah. Sebab tadi tak sempat yang jumpa. Tapi nak mudah tu lah. Sebab kita hanya ada sine wave saja. So sebab tu saya prefer untuk kita guna sine wave. Mungkin in term of graph, you just absorb from the oscilloscope saja. Itu sajalah. Cuma nak make sure oscilloscope tu dia punya dimension satu kotak tu berapa. So you just ambil saja apa yang dia display. Itulah value yang akan kita gunakan lah. Itu yang saya nampak tadi lah. Bila kita dah kaji tadi, betul lah. Value kita laraskan tu, value yang display kat bawah tu itulah dimension ataupun dia punya nilai satu kotak atau dimension. Okey, boleh tak apa, boleh bincang-bincang. Ataupun seorang boleh suggest lukis untuk pre-lab question. Cuba test, tu share lah kat kawan. Yang penting kawan bukan copy and paste, tapi copy and learn. Macam mana dapat. Sebab tu penting lah sebab nak belajar.
Relax. Jangan confuse. Lagi, sir ni tempoh 2 minggu lah. Macam biasa, 2 minggu lah. Mesti nak faham lebih. Apa ni? Ni mesti nak faham lebih. Betul ni. Kek. Masing-masing bantulah. Nakib ke, Daniel ke, Zamil ke, Arif ke, Wafi ke, Aizat ke. Tu lah. Sebab you faham dia ni. Sebab clamper nanti narik lah untuk kita discuss. So dalam attendance tu dah mention lab report 19, YouTube pun 19. Actually kita lab 2 hanya ada dua exercise activity. Exercise 1 hanya ada satu, hanya 4 circuit. Tapi untuk exercise tu, part tu hanya ada satu circuit. Tapi circuit tu you kena design. Tu bagusnya. So untuk pre-lab activity tu cuba tengok nota. Saya dah cakap tadi ada 2 ke barangkalian circuit yang mungkin betul. So you lukis dan you buat lah. You buat dalam Pro Tools, cuba tengok result dapat tak. Kalau kita upper limit jadi kosong, maksudnya kita asalnya 3 volt, 1.5, but peak to peak 3. So kita shift ke bawah. Okay, boleh? Ardini Hamidah, okay? Okay, sir. Bincang. Sorry untuk sebab saya galakkan anda study group lah. Bincang walaupun ni dalam online. Carilah WhatsApp ada, macam-macam ada. Gunakan platform yang semaksimal yang boleh. Apa-apa boleh ni. Mungkin hari ni dah boleh start lukis kan. Sebab saya rasa untuk part 1 tak ada isu kot. You je lukis buat, nampak jawapan. Cuma part 2 tu yang nampak macam sikit lah. Leceh. Dia bagus lah part 2 punya soalan tu. Sebab dia bagi apa dia nak, you kena design. Bagus lah. Menarik. Okay, itu saja. Jangan lupa doakan kita orang. InsyaAllah tak boleh. Cuma nanti untuk test sebab semua online, saya akan maklum lah. Tak minggu ke-6, minggu ke-7. Mungkin minggu ke-7 kot. Tak minggu ke-8. Tengok macam ni. Dan saya maklum lah. Tapi online lah. Semuanya kita akan guna kita punya platform lah. Iaitu Outer. Okay, sorry pasal combine semua. Sebab esok saya nak ke induk. Itu sajalah sebab nak bekerja-kerja. Hujung tahun ni macam-macam nak kena submit. Itu biasa tu. Okay, itu saja. Actually nampak kan muka saya dekat skrin tu. Okay tu. Saya sebiasa buat macam ni kot. So saya double. Maksudnya recording kat situ. Handsome je. Banyak lah tu. Okay, itu saja. Mungkin yang tanya jangan lupa. Saya tak ada apa kot. Sebab sebenarnya briefing ni akan diguna pakai untuk section 1, 2, 3 dan 4. Untuk panduan orang lah. Sebab tu Puan Nabiah minta tolong untuk buat recording. Lepas tu saya buat recording ni untuk bantu yang lain juga lah. Hopefully membantu lah. Okay, itu saja kot. Dan Mumun tak ada lagi? Dan Mumun? Okay, thank you. Okay, itu saja. Terima kasih masa boleh memasak. Okay lah. Okay, untuk Excel untuk Excel sama ada PDF kan atau you nak print scheme boleh. Tapi make sure dalam you punya YouTube atau video tu explanation you orang kata masukkan data bacaan tu you tunjukkan lah. Sebab tu saya tak nak nilai, saya dah tak nak data apa ni dalam Excel tu. Sebab tak yang penting you tahu yang you present dalam YouTube memang bagi you plot lah 1 point to 1 point to 1 point. Itu yang penting. Okay, boleh.
Okey, itu saja. Terima kasih. Tak ada apa lagi eh? Apa tu? Tak ada eh? Okey. Jadi itu saja. Okey, kita tanggung dengan Kepada Mas. Okey, terima kasih. Oh. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, sama.